Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil habib sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati, lagi saya muliakan tuan-tuan div-div kehormat daripada SPRM, tuan-tuan div-div kehormat daripada Idaman, yang saya hormati yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, yang sama-sama kita raikan pada malam ini gandingan dua orang ahli panel yang tidak perlu saya beritahu lagi kepada tuan-tuan sekalian, kerana tuan-tuan dan perempuan lebih mengenali daripada saya sendiri. Iaitu yang pertama, di sebelah kiri saya, iaitu ahli panel kita yang pertama, yang berbahagia Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli, yang akan menjadi sebagai ahli panel pertama kita pada malam ini. Jadi kita minta supaya tuan-tuan dan perempuan berada dalam keadaan tertib dalam majlis ilmu seumpama ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua, ahli panel kita yang bahagia Tuan Izham bin Ibrahim daripada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam keterbatasan masa kita pada malam ini, seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Pengacara Majlis sebentar tadi, maka forum kita pada malam ini ada sedikit format dia yang berubah sikit lah. Iaitu pusingan pertama, kita akan beri soalan kepada yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Ramli selaku ahli panel pertama, sehingga selesai soalan. Kemudian selesai Tuan Syekh menjawab soalan kita ini, kita beri laluan untuk Tuan Syekh meninggalkan majlis kita pada malam ini. Seterusnya kita akan teruskan dengan Tuan Izham kita. Tuan Izham, no? Tuan Izham lah yang akan terbang, turun, apa semualah. Sampai habis lah, insya-Allah. Boleh macam tu tuan-tuan? Baik, Alhamdulillah. Jadi Tuan Guru bisik kepada saya, kalau kuliah mungkin pada malam ini ada pengganti, tetapi kerana forum yang telah diwar-warkan seluruh negeri Kedah ini untuk tidak menghampakan pencinta-pencinta kepada majlis ilmu, maka beliau sanggup hadir untuk bersama-sama kita. Jadi tuan-tuan, saya pun tak mau panjang masa, nak bagi dua ahli panel gandingan ini yang bercakap tentang forum kita pada malam ini, iaitu rasuah dijauhi, insan berintegriti. Jadi saya mulakan soalan pertama kepada soalan pertama dan soalan terakhir. Soalan yang pertama dan soalan yang terakhir kepada yang bahagia Tuan Syekh Zainul Asri, iaitulah Islam amat menitik beratkan soal keberkatan rezeki. Jadi rasuah ini merupakan penghalang terhadap keberkatan rezeki tersebut. Jadi juga kita mohon penjelasan kepada Tuan Syekh berkaitan dengan keburukan kepada orang yang mengamalkan rasuah, sama ada yang memberikan rasuah ataupun yang mengambil rasuah tersebut. Jadi kita mohon nasihat pada malam ini. Dipersilakan yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Zainul Asri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fadil Tuan Moderator Ustaz Lutfi, Ashabul Fadilah Tuan Izham Ibrahim,
selaku ahli panel kita pada malam ini, seluruh tetamu kehormat daripada SPRM dan juga idaman, Tuan Imam dan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Bukhari, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, secara peribadi saya sangat bersyukur kerana tetap mendapat pilihan Allah untuk berada dalam majlis yang penuh dengan rahmat dan kemuliaan ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ini saya cuti, tak berkuliah sebab kemarin tumbang. Jadi alhamdulillah hari ini seperti saya bisik tadi pada Ustaz Lutfi Amir tadi, kalau kuliah memang orang gantilah, tapi forum nama dia forum bergagah sampai Saudara Sayyidina Muhammad minta Bimat tolong bawa kereta ni nak balik sebab berjanji dengan perawat nak jumpa pada selepas isyak. Tolong doa moga saya sihat dan dapat terus berkhidmat pada umat ini insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian. Dalam hidup ini tidak ada yang paling penting melainkan berkat. Penting tak penting berkat, bila mana kita bertemu dengan seorang Islam, maka ucapan yang kita beri ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Allah dan berkat daripada Allah. Pentingnya berkat, saya teringat dulu waktu kami mengaji dulu, Tok Guru sebelum dia mengajar, lepas dia buka majlis, dia baca dengan Alhamdulillah, selawat dan semua. Yang dia pesan, jaga berkat, jaga berkat, jaga berkat. Maknanya orang yang belajar, kalau dia tak mendapat berkat, dia tak boleh amal ilmu dia. Bahkan jauh sekali nak menyampaikan ilmu yang dia belajar, tak boleh, pasal tak ada berkat. Nabi SAW satu masa makan dengan para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah Nabi makan dengan beberapa orang sahabat, tiba-tiba seorang sahabat lalu minta izin dengan Rasulullah nak tumpang duduk makan sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun izin, orang sahabat itu pun duduk, tapi dia makan tidak membaca bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia makan tak baca bismillah, terus keberkatan diangkat. Nabi kata, amboi cepat sungguh keberkatan diangkat. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat ni apa? Berkat ni maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Orang yang terlibat dengan rasuah ni diharamkan syarak. Dalam hadis yang jelas-jelas Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah finnar, dalam neraka. Maknanya tidak ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kesalahan yang direct dibuat masuk neraka melainkan rasuah. Pasal apa tuan-tuan? Satu yang menindas orang lain, memperguna orang lain, menindas manusia, menzalimi orang lain. Sebab perkara yang paling Allah benci sekali ialah zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zalim ke atas dirinya sendiri. Kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya aku mengharam zalim ke atas diriku sendiri. Begitu juga Allah sebut, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidaklah Tuhan engkau itu menzalimi hamba-Nya. Sehingga kan tidak ada perkara yang paling utama yang Allah persoalkan selepas sembahyang di akhirat esok
melainkan Allah tanya selepas itu berkenaan dengan kezaliman. Lepas habis Allah tanya bab dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak kita dengan dia iaitu sembahyang. Tuan-tuan, perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya ialah tentang zalim menzalimi, iaitu kita sama-sama kita tak boleh kita tindas orang lain. Macam mana maksudnya? Hak sepatutnya dapat ke orang lain. Bila kita pi suruh dik bawah meja, contoh no, jadi hak orang lain tak dapat lah. Itu kata zalim. Saya teringat seorang guru saya. Ni cerita anak dia yang khidmat kepada ayah dia. Nak pergi mengajar, kadang-kadang keluar masa lewat. Bila keluar lewat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, bila keluar lewat, jadi si anak ni dia ambil kiri. Ambil kiri, sekali dia nak bagi signal kanan. Kata ayah dia, jangan ambil hak orang. Nampak tak? Jangan ambil hak orang. Jadi kita potong orang, kita nak masuk kanan, kita nak ambil hak orang. Jangan. Tuan-tuan, semua itu ialah bentuk menzalim orang lain, akan dipersoalkan di hadapan Allah di hari akhirat esok. Maka sebab itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tak berani nak ambil hak orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak dia sendiri pun dia bagi lagi ke orang lain. Ni nak ambil hak orang? Tentu tidak. Ada seorang sahabat saya, almarhum lah, dia fikir sebuah sekolah. Bila cukup bulan Saudara Sayyidina Muhammad dapat gaji, dia tak ambil semua. Dia akan ambil sekian puluh ataupun ratus, dia bagi balik kat sekolah. Pasal apa? Sebab dia takut dia tak ambil hak dia. Sebab dia takut dia terambil yang bukan hak dia. Macam mana tu? Kadang-kadang dia masuk kelas lewat 3 minit. Orang yang sangat disiplin, tapi takut dia masuk bukan masa dia. Kadang-kadang dia terambil masa orang lain. Kadang-kadang dia tak tunaikan yang sepatut masuk daripada waktu ni ke waktu ni. Tak berani, tuan-tuan. Tak berani. Sebab tu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh bendahari masjid. Ini pengalaman saya jugalah sebagai mudir madrasah. Saya kalau orang bagi duit, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, hak ni kalau orang bagi duit kat saya sendiri, ni sedekah kat ustaz. Hak ni hak asrama, hak ni hak masjid. 3 perkara. Kadang-kadang orang bagi ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kita tak sempat tanya, ni untuk apa? Ni untuk apa? Banyak sangat orang bagi, ni untuk apa? Akhirnya tuan-tuan, saya tak berani belah ni. Takut dia bagi untuk asrama ataupun dia bagi untuk masjid. Tuan-tuan, tak berani. Sebab dia begini, kalau kita tersalah ambil, kita makan, dinikmati, dirasai, hak kita beli, hak benda makan, isteri kita makan, anak-anak kita makan. Orang dulu-dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau suami nak keluar kerja, bini akan pesan, abang jaga abang, abang jaga, jangan bawa balik kat kami rezeki yang haram. Orang dulu-dulu pesan. Jadi bila mana isteri kita, hak tu hak tak betul, bukan dia bagi untuk kita, dia bagi untuk lain. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, tak berani. Sebab takut termakan yang haram. Kalau makan yang haram, apa jadi? Kitalah yang akan masukkan isteri kita ke dalam neraka, kitalah yang akan masukkan anak-anak kita ke dalam neraka. Sedangkan Allah suruh menyelamatkan anak isteri daripada neraka. Seperti Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tiba-tiba kita pergi beli
makan, pakai daripada duit yang bukan hak kita, hak orang. Maka tuan-tuan, Muhammad Sayyidina Muhammad, maka kita lah yang masukkan anak isteri ke dalam neraka. Sebab Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, fama nabata minal haram fannaru awla bihi. Rezeki yang tumbuh, daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru awla bihi, maka nerakalah yang paling utama untuk daging itu. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu orang tuan-tuan, polis. Saya pun lupa dah dia siapa. Waktu tu betul PKP, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata dulu dia ada jawat, dia kerja polis lah, dia berhenti. Kata dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, polis ni dia boleh minta berhenti 24 jam, saya tak tahulah betul ke tak, lain ustaz. Dia boleh minta berhenti. Dia ni, dia kata waktu tu kan PKP, kalau kita jalan kita kena ada surat rantah daerah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tiba-tiba mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mai satu lori Cina bawa. Cina ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak bawa surat, dia nak sogok, dia nak daging, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila dia tak mau, dia nampak rakyat Cina tu nak bagi, dia pi kat sah dah. Dia kata, hang kira lori tu, sallallahu alaihi wasallam, hampir dia lori tu. Jadi tengok-tengok sallallahu alaihi wasallam, lori tu yang tak ada apa ni surat rantah daerah tu pi. Dia pun tengok, pi dah, ambil lah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu, 2-3 lepas tu lori tu mai juga. Lori tu mai pula, lalu pula sah dia ni tak suruh pi lah. Nampak tak tuan-tuan? Pasal apa boleh dia macam tu? Sebabnya tidak ada iman, sebabnya tidak ada takwa, sebabnya tidak ada ilmu. Bahayanya mengambil rasuah, sogokkan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kerajaan buat peraturan sekian-sekian untuk kebaikan rakyat. Bahayanya COVID waktu tu, tiba-tiba lepas pi, mudarat ada orang lain, mudarat orang lain. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan bahayanya kerana kita mengambil sumber yang tidak dibenarkan syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka tugas SPRM, PDRM sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena faham, Nabi kata, anta sughratun min sugharil Islam fala ya'tiyanna ahadun min qibalik. Kamu ialah satu benteng di antara benteng-benteng Islam. Jangan sampai musuh masuk melalui benteng kamu. Faham tak? SPRM dia satu benteng, polis satu benteng, tentera satu benteng, immigration satu benteng. Jangan sampai musuh boleh masuk melalui benteng kita. Kitalah yang menghancurkan negara, kita yang menghancurkan agama, kita yang khianat kepada bangsa. Tuan-tuan, hanyalah jawab dengan Tuhan di akhirat esok. Dia cerita dari tuan-tuan, dia kena ni didikkan. Macam mana ni, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, pihak SPRM dengan idaman mengajukan program ni. Dia program tazkirah, memperingati, bukan tak tahu, tapi memperingati. Tuan-tuan, kira berjawab dengan Tuhan ni jenuh. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita kena tahan, polis tahan, immigration tahan, JPJ tahan, ketang. Ni ceritanya Allah tahan. Bila Allah tahan, tuan-tuan, dalam hidup ni tidak ada free of charge. Semua Tuhan kira, dia panggil hisab. Hang ambil daripada mana, hang guna apa, hang buat macam mana. Baru ni saya pergi Mekah, satu anak jemaah tu dia bagi tahu, kata satu jemaah umrah tu dia bagi tahu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
Mereka, jemaah mereka kurang seorang sebab dia tamat riwayat umurnya di Mekah. Tak apa, dia pun orang tunjuk, itulah isteri dia. Mereka main berdua balik seorang. Saya kata, ya Allah, hebatnya mati di Mekah. Saya tanya isteri dia, dia amal apa sampai Allah pilih mati di sana? Soalan saya, dia pun cerita suami dia ni, kalau dia menega soalan saya Muhammad, dia menega, dia jual kedai runcit, dia menega RM3 3 dia kata RM3 3 RM3 sudah, RM15 2 RM15 sudah lah. Tuan-tuan, itulah budaya dalam diri dia, sedekah. Tuan-tuan, Tuhan pilih mati di tempat yang paling mulia. Hidup ni tu saya perintah. Saya ni, kalau orang panggil kuliah, panggil ceramah, soalan Sayyidina Muhammad, kalau saya sihat, saya mai. Baru ni tu program besar juga, saya rasa galat sebab tak boleh pergi, sebab saya tak sihat, tak boleh bangkit. Kalau ada setengah orang, kalau dia kuliah soalan Sayyidina Muhammad, seminggu malam ni dia tak keluar, dia tak malam ni untuk keluarga. Saya tak ada, semua malam untuk umat. Sebab impian saya, kalau saya hari tu saya mati, hari tu saya nak mengajak lagi. Kalau kata mati malam, siang tu mengajak lagi. Tuan-tuan pun kena sama lah, hari mati tu boleh main ngaji lagi. Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, sebab Nabi sebut al-mar'u mata ala ma'asha alaih wa yuhsharu ala ma mata alaih. Sayyidina Muhammad, seorang itu dia akan mati macam mana cara dia hidup, dan dia akan dibangkitkan macam mana cara dia mati. Kalau mati dia terima rasuah, dia mati je. Contohlah, kadang-kadang kita tengok orang kereta mati tengah jalan, tengah-tengah highway mati, tengah-tengah hutan mati. Ghalibnya orang yang situasinya kritikal tu sebab dia kurang bertakwa. Kalau dia jaga Tuhan betul, Allah kata, Nabi kata, ihfazillah yahfazka, kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Kalau nak kereta nak pancit, dia pancit di masjid, ataupun pancit di rumah, ataupun pancit dekat kedai pomen. Ni kalau bertakwa. Kalau kita tak bertakwa, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan tak jaga kita. Tuan-tuan, tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan yang paling penting Allah jaga kita melainkan ketika nak mati kita. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Mati tercabut iman. Satu paling bahaya. Benar haram ni bila kita duk ambil, lama-lama kita rasa biasa, nak lagi, ketagih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, akhirnya terjebaklah kepada jerat, perangkap ataupun makrullah, tipu daya Tuhan. Maka di akhir hayat dia akan mati tercabut iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mati tak boleh mengucap dua kalimah syahadah, terlupa kat Tuhan. Maka tuan-tuan, itulah nasihat saya kepada Sayyidina Muhammad pada kita semua. Marilah kita pakat jaga, jangan makan yang haram. Tuan-tuan, bukannya haram, yang syubhah pun jangan. Yang syubhah tu apa? Soalan Sayyidina Muhammad, hati mai, halal ke haram? Boleh makan ke tak? Kira tak, jangan ambil. Tuan-tuan, sebab orang beriman ni dia ada firasat. Firasat ni perasaan dalam hati. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Nabi ketakutlah firasat orang beriman, Sayyidina Sayyidina Muhammad, kerana ia melihat dengan cahaya Allah. Bila rasa dia boleh makan, tak boleh makan, boleh makan, tak boleh makan, jangan makan, jangan makan, bahaya. Syubhah ni jadi takut kita terlajak pergi langkah masuk kepada yang haram. Kalau Tuhan bagi kita kuat iman, firasat lagi kuat. Makan sedap,
tapi tak lekatlah mulut, dia akan keluar balik. Dan tuan, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang bahayanya perkara yang haram. Dan malam ini kita bercakap tentang rasuah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menjaga kita semua daripada sumber yang haram itu, insyaAllah. Alhamdulillah. Sampai teratur ya Ustaz. Jadi rupanya bercakap ni hilang, tak larat. Sambung lagi. Tapi dalam janjilah dengan perawat tu nak kena pergi jumpa lah, insyaAllah. Esok nak bangkit lagi, insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang memeriahkan, memakmurkan majelis ilmu pada malam ini, dan moga-moga Allah masukkan kita semua dalam syurganya dan dijauhkan daripada neraka dan larangannya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bin Haji Romli di atas kupasan pusingan yang pertama tadi. Jadi kita semoga ada kebaikan dan kemanfaatannya untuk kita semua, alhamdulillah. Jadi kita lepaskan Tuan Guru kita pergi, tuan-tuan tetap berada di sini. Boleh no? Boleh. Boleh. Okey, baik. Sila tuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak daripada apa yang kita mendapat nasihat sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan keberkatan rezeki. Tuan Syekh, Tuan Guru bagi tahu kepada kita ada dua perkara. Yang pertama tuan-tuan, berkenaan dengan kezaliman. Bila kita mengambil ataupun melakukan ataupun rezeki kita itu tidak berkat, sebenarnya dia ada hubung kait dengan kezaliman terhadap sesama manusia. Maka jika rezeki tersebut diperolehi dengan cara yang salah, maka pastinya kita akan mendapat balasan juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Tuan Izham no, sebelum kita serah pada Tuan Izham, sebagai contoh kita tengok di depan Tuan Izham ni, Tuan Izham no, dia ada makanan sunnah ni. Ni untuk tengok kan makan tuan ni. Okay. Nah, dia ada makanan sunnah ni, kita tak makan dalam forum nah. Baik. Dia diisi dalam bekas yang baik, dalam bekas ni kristal barangkali, tidak pun kaca, yang cantik dan elok. Dan makanan ni bila kita nak makan, kita pasti makanan ini adalah bersih. Tapi tuan-tuan, kalau saya ambil sebiji daripada makanan ini, saya lepaskan ke lantai. Bahasa Kedah senang cakap, tauk atas lantai tu. Lepas tu saya nak suruh ni kak mai makan. Mau makan tak? Mau makan tak Ustaz? Masa orang duk ceramah hampa sembang. Tak melawak. Jangan marah no. Ni saya tuang atas ni, saya kata ni kak sekalian mai jemput makan. Agak mau makan tak? Tak mau. Ni apa abang? Kami tak kisah Ustaz, janji makan je. Jawapan dia, kalau benda yang ada ni kita tuang atas tanah ni, atas lantai ni pun tak ada siapa nak makan. Apatah lagi sumber rezeki yang haram, pastinya kita tak mau makan. Sebab pesanan yang kedua Tuan Guru sebut tadi, iaitulah berkenaan dengan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipertanggungjawabkan terhadap rezeki yang kita cari, dipertanggungjawabkan terhadap rezeki yang kita belanja tersebut, bukan untuk diri kita sahaja, bahkan melibatkan umat manusia yang di bawah sediaan kita, antaranya isteri kita, antaranya anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita harapkan kita yang sama-sama hadir ke majlis ilmu ini mendapat nasihat dan manfaat yang berguna yang telah disampaikan sebentar tadi, untuk kita jadikan sebagai corak dalam rumah tangga kita itu, iaitu menjaga diri sendiri dan juga ahli keluarga dari api neraka. Baik, jadi pastinya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang